Pembayaran terbuka ataupun open payment adalah trend global yang telah lama dilaksanakan di sistem pengangkutan awam di London, Sydney, Singapura dan kota-kota terkemuka yang lain. Dari segi dasar membudayakan penggunaan pengangkutan awam, pelaksanaan open payment bukan sahaja memudahkan urusan pengguna harian tetapi juga memberikan insentif kepada pengunjung dari dalam ataupun luar negara untuk memilih pengangkutan awam. Sebagai contoh, seorang pelancong daripada UK yang baru tiba di pusat bandaraya Kuala Lumpur boleh menaiki train LRT dengan mengeluarkan kad kredit dan menyentuh pada alat pengimbas di gantri masuk stesen LRT tanpa perlu memberi token Rapid KL dengan tunai ataupun membeli kad Touch 'n Go di kaunter tiket. Sejak awal tahun 2023, Prasarana telah pun mula berancang pelaksanaan sistem pembayaran terbuka bermula dengan rangkaian perkhidmatan rel di Lembah Kelang. Kini Prasarana sedang memutamatkan plan pelaksanaan tersebut untuk rangkaian rapid rail yang melangkumi laluan LRT Keranajaya, laluan LRT Ampang, laluan MRT Kajang, laluan MRT Putrajaya dan monorail. Sistem baru ini akan memperkenalkan penggunaan MyDebit dan kad kredit sebagai mod pembayaran tambahan di gantri selain kaedah pembayaran sedia ada yang menggunakan kad Touch 'n Go ataupun token. Kerja-kerja design dan development dijangka akan mula pada Mac 2024. Prasarana akan mengambil tempoh 11 bulan iaitu sehingga Februari 2025 untuk menyiapkan 50% daripada gantri di setiap stesen untuk menerima kaedah pembayaran terbuka. Menjelang Ogos 2025, semua gantri di setiap stesen akan siap nanti. Sekiranya perlu, sistem ini akan terus diperkembangkan dengan membolehkan penggunaan mod pembayaran yang lain seperti kod QR dalam fasa pelaksanaan yang seterusnya. Di samping itu, untuk seluruh rangkaian KTMB komuter di Lembah Kelang, penaik tarafan sistem tiket ataupun automatic fare collection kini hampir selesai. Mulai pertengahan November 2023, pengguna KTMB dapat menikmati kemudahan baru di mana kesemua 57 stesen KTMB komuter di Lembah Kelang dilengkapi dengan alat pengimbas di gantri yang menyokong kaedah pembayaran terbuka termasuk kad kredit, kad debit, Touch 'n Go dan kod QR melalui aplikasi mobile KTMB ataupun KITS. Jumlah kos projek adalah sebanyak 29 juta yang ditanggung oleh KTMB. Sekian, terima kasih. Saya nyebut Subang. Terima kasih Tan Sri Speaker, terima kasih Menteri. Menteri, saya memang sokong open payment system ni sebab dia convenient, baik untuk rakyat. Ya. Tapi setahu saya, open payment system ini belum ada manfaat diskaun kalau you pakai credit card ya, untuk tow. Yang tu saya bacalah dalam website kementerian. Jadi saya nak tanya, sama ada apakah langkah kerajaan akan buat untuk memastikan kalau kita pakai credit card ni, open payment system ni, dia boleh bagi diskaun secara automatik. I know ada banyak program, ya, Menteri dah explain ada banyak sistem dia. Saya nak tahu apakah langkah kita akan buat supaya kita boleh menggalakkan pengguna-pengguna public transport ya, di tow kita. Terima kasih. Betul. Yang pertamanya untuk Yang Berhormat Subang, untuk tow saya tak boleh jawab lah sebab itu di bawah bidang tugas Kementerian Kerja Raya. Sama ada diskaun diberikan untuk pengguna tow yang menggunakan open payment system itu sesuatu yang perlu diputuskan oleh pihak Kementerian Kerja Raya melalui Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Yang keduanya dari segi untuk pengangkutan awam, kita sedia ada ini sudah ada satu sistem ataupun diskaun yang cukup baik untuk pengguna pengangkutan awam, iaitu My50 kita. Kad bulanan yang memberikan perkhidmatan pengangkutan awam tanpa had kepada mana-mana pengguna pengangkutan awam selama 30 hari. Selama 30 hari untuk hanya RM50 dan kerajaan telah pun committed untuk teruskan program ini untuk bajet tahun depan. Dan bagi saya ini sudah cukup memadai, cukup murah dan ini adalah saya berani mengatakan bahawa antara mantri PAS yang paling murah di seluruh dunia. Bukan saja di Malaysia, di seluruh dunia. RM50, tak sampai RM2 satu hari untuk kita menggunakan sebarang mod pengangkutan awam. Ini sesuatu yang saya harap dapat kita perluaskan, dapat kita promosikan dengan sebaik-baiknya. Yang Berhormat Subang pun di kawasan Subang itu banyak pengangkutan awam. Saya harap Yang Berhormat dapat membantu untuk mempromosikan My50 ini. Terima kasih. Baik, Terima kasih Tan Sri Ketua. Soalan saya, sejauh manakah pemantauan ataupun penambahbaikan terhadap tata cara operasi kos khas untuk wanita susulan daripada pengenalan kos wanita untuk
MRT laluan Kajang. Dan apakah pelan dan adakah kerajaan bercadang dan apakah pelan kerajaan untuk menambah coach wanita ini disebabkan jumlah aliran pengguna di kalangan mereka semakin meningkat setiap hari. Sekian, terima kasih. Sila Menteri. Ya, terima kasih. Saya rasakan bahawa Yang Berhormat juga menyokonglah usaha tersebut untuk memperkenalkan coach wanita untuk MRT. Yang pertamanya, kita sekarang ini dalam satu tempoh masa yang masih kita menggalakkan, kita masih advocate dan kita telah tempatkan, Pihak Prasarana tempatkan pegawai-pegawai ataupun anggota-anggota polis bantuan di stesen-stesen untuk memastikan supaya di gantry untuk coach wanita itu hanya penumpang wanita saja yang beratur untuk masuk. Dan kita juga ada kadang-kadang ada juga anggota-anggota yang kalau nampak ada penumpang lelaki berada dalam coach wanita, kita memberikan teguran dan sebagainya. Setakat ini belum ada lagi apa-apa peraturan untuk kita dapat mendenda ataupun memberikan hukuman. Tapi yang lebih penting ialah kita memberikan galakan dan juga memberikan teguran. Dan saya rasa dari segi compliance itu sangat tinggi juga. Sebab ramai juga penumpang apabila mereka tahu bahawa itu coach wanita, mereka akan keluar daripada coach tersebut. Dari segi penambahan bilangan, setakat ini kita rasa kita perlu melihat dulu bagaimana kita dapat pastikan perkhidmatan kita ini dapat berjalan dengan baik. Sebab yang pertamanya, untuk wanita, untuk penumpang wanita, coach wanita itu satu pilihan. Tetapi dia juga boleh masuk coach yang lain sekiranya terlalu sesak. Tetapi kita juga perlu ada pengimbangan. Kalau kita hanya menambah coach wanita itu dan ia juga akan mengurangkan coach untuk penumpang lelaki pula. Jadi itu akan menimbulkan masalah. Daripada 4 coach sekarang ini, 1 coach dihaskan untuk coach wanita dan kita lihat keberkesanan itu terlebih dahulu. Terima kasih.